Maafkanlah segala dosa ibu dan ayahku, kasihi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita bertemu pada minggu ketiga dalam bulan Ramadan. Untuk sama kita kena mengenali hukum mat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita hari ini masuk ke topik yang dikatakan sebagai topik yang agak mudah, iaitu mat yang berlaku kerana wakaf, kerana nak berhenti. Okey. Sebagaimana dimaklumkan, kita dah belajar 7 mat. Minggu pertama kita belajar 4 mat. Minggu lepas kita belajar mat kerana hamzah, iaitu 3 mat. Mat wajib, mat jaiz dan juga mat silah tawilah. Maka hari ini kita akan tambah lagi 3 mat, iaitu mat arid li sukun, mat lin arid li sukun dan juga mat iwal. Okey, insya-Allah. Jadi kita mulakan dengan umul kitab surah Al-Fatihah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah-surah lazim dalam Al-Quran. 5 ayat pertama surah Baqarah, kemudian surah Al-Kahfi, kemudian insya-Allah surah Taha. Hanya awal-awal ayat saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى صدق الله العظيم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن ورحمتك يا أرحم الراحمين ربي زدني علما وارزقني فهما واسعا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Maha sucimu ya Allah, sesungguhnya kami tidak mempunyai apapun ilmu melainkan apa yang Kau kurniakan kepada kami, maka tiada kekuatan, tiada daya melainkan dengan izin-Mu. Maka kurniakanlah kami ya Allah sebaik-baik kemudahan untuk membaca Al-Quran, sebaik-baik ilmu untuk kami memahami apa yang kami bacakan, dan sebaik-baik keadaan untuk kami sentiasa direzekikan dapat membaca Al-Quran siang dan malam hingga daya jahit bakalan kami di akhirat kelak, dan juga dijadikan sebagai pedoman kami di dunia ini ya Allah. Dan kurniakanlah kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dengan berkat Al-Quran yang kami pelajari, dengan berkat Al-Quran yang kami baca, dengan berkat Al-Quran yang kami cinta ini ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah tamat membaca surah-surah yang biasanya kita baca sebelum kelas. Biasanya lebih banyak lah, tapi Ustaz ambil sikit saja. Maka kita akan terus ke topik hari ini, iaitu mat-mat yang kita dah belajar lah. Okay. Ustaz dah lampirkan mat-mat yang kita belajar minggu lepas, yang ada yang Ustaz dah WhatsAppkan semua. Jika ada yang tak dapat WhatsApp tu, maklumkan Ustaz boleh kasihkan apa yang dah belajar minggu lepas. Yang 2 minggu lepas sebenarnya Ustaz belum buat ringkasan sebenarnya, sebab 2 minggu lepas mat dia tak complicated sangat. Mat minggu lepas tu memang complicated sikit. Jadi kita buat rumusan dia lah, summary dia, yang mat jaiz, mat wajib dengan mat silatawilah tu, sebab dia ada kesamaan dan juga ada perbezaan dia. Jadi itu memang dah buat lah. Jadi mana yang tak dapat tu boleh tengok di Facebook Masjid At-Taqwa atau di Facebook Ustaz sendiri untuk dapatkan rumusan yang dah dibuat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai mat lin, mat arid li sukun dan juga mat iwad. Mat tiga-tiga ni pada asalnya tak ada. Pada asal dia bukan mat sebenarnya. Okey? Jadi kita sebelum kita mula hari ni, kita nak ngajar bab asal dia lah. Okey? Okey, kita suntuh dulu pasal mat asli lah. Mat asli memang dah cover.
Tapi dia kena go back to basic lah. Mak alik sukun ni dia ada kena guna mak asli. Okey, pertamanya mak asli ni apa? Apa-apa saja yang kawan dengan alif, apa-apa saja huruf. Kecuali huruf hamzah. Apa-apa saja huruf kecuali hamzah. Yang kawan dengan alif atau ya atau waw. Maka disebut dia sebagai mak asli. Okey. Contoh yang biasanya Ustaz kasih huruf ba kawan dengan alif, maka kalau biasanya kita sebut ba, bila dia kawan dengan alif dia kena double, baba. Tapi kan baba lah, panjang tu macam kita sebut baba, ba. Kalau tak ada alif, ba. Kalau ada alif, ba. Panjang dia 2 kali ganda. Okey. Sama juga macam baris bawah, bi, tapi kalau kita kawankan dengan ya, dia jadi bi atau bibi, bi. Okey. Dan juga sama kalau baris depan. Bu, maka kalau kita kawan dengan waw, dia akan jadi bu, ba, bi, bu. Jadi ini yang mak asli. Mak asli. Mak asli. Sebab Ustaz nak bezakan dengan nanti lepas ni huruf lin. Huruf lin ni salah satu sifat yang ada pada huruf ya dan juga huruf waw. Huruf ya dan juga huruf waw. Sama ni. Okey. Alif tidak termasuk. Tapi sebab dia lain. Huruf lin ni apabila ya yang mati. Dan juga waw yang mati. Dengan syarat sebelum dia baris atas. Tu namanya lin. Tak sama. Yang ni sebelum waw baris depan. Sebelum ya baris bawah. Bi, bu. Maka kalau Ustaz nak kasih contoh, ba, ya. Maka kita tak sebi sebab kita baris atas kan. Jadi kita sebut, dia tak kata bai. Jangan kata bai. Dia kena sempurnakan rubah tu. Ba, baru masuk ya. Bai, bai. Tu lin. Harful lin. Sama juga tu bau. Untuk waw. Maka sebelum dia bukan baris depan kan. Sebelum dia baris atas. Maka kita tak sebut bau. Tapi kita sebut bau. Sempurnakan rubah tu. Lepas tu masuk waw. Bau. Bau. Namanya lin. Bukan kena dengan mat lin. Dia kena mengena dengan mat lin. Tapi kena faham dulu ni dua ni. Mat asli dengan huruf lin ni. Bukan mat lin mat asli dengan huruf lin atau harful lin. Dua benda yang menggunakan huruf yang sama tapi sebab dia berbeza. Pertama dia kerana mat ni, sebab sebelum waw tu baris depan, sebelum ya tu baris bawah. Alif tak ada cerita lah sebab lin yang waw saja. Tapi yang waw pun sama mati. Dua-dua mati sama ni. Tapi beza dia ialah waw dengan ya ni sebelum dia berbaris fathah, berbaris atas. Dalam surah Al-Fatihah ada 4 lin. Ada 4 harful lin ni nak jaga. Contoh Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yau. Tadi kita tengok dah. Surah Fatihah. Tu. Waw yang mati sebelum dia baris atas. Maliki yaumiddin. Jangan maliki yaumiddin. Jangan tegas. Guru Ustaz pesan jangan tegas. Dia nak kena sebut tu dengan sempurna. Yau. Ustaz suruh kasih contoh. Laici. Lai tu tak boleh laici. Memang laici tu memang sebut cepat. Cuma lai tu kalau ikut hukum sifat dia ni ada lin ni makna laici. Nak kena lambat lah sebutan tu. Okey. Ada banyak contoh yang lain lah. Okey. Jadi lin ni ada 4. Satu di malikiyau. Lepas tu siratal ladzina an'amta alaihim.
Jangan alaihim, alaihim. Alaihim. Cuba. Ala. Jangan alai. Jangan kalau alaihim. Lepas tu nombor 3, ghairil. Dengan ghairil. Ghairil. Alaihim ghairil maghdubi alaihim sekali lagi. Ni lin juga. Okey. Alaihim pertama, alaihim kedua. Alaihim. Jangan tekan alaihim. Alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka itu adalah huruf-huruf lin. Jika ada yang baru belajar, alhamdulillah, tambahlah ilmu. Jika yang dah tahu tu, alhamdulillah lah, kuatkan lagi ilmu tu. Okey. Jadi yang kita nak belajar ni huruf mad asli dengan huruf lin. Okey. Dia ada kaitan dengan mad yang kita nak belajar hari ni, mad arid disukun dengan mad lin, arid disukun. Okey. Tapi sebab orang takut pening, jadi kita pendekkan mad lin. Okey. Jadi apa nak belajar ni? Mad lin ni apa dia ni? Okey. Kita tengok buku yang dah dimaklumkan. Okey. Kita tengok tu. Mad arid disukun, mad yang mendatang kerana sukun. Kenapa panjang nama dia, Ustaz? Mad tu panjang lah. Arid mendatang kerana sukun. Mendatang kerana sukun. Okey. Mad yang mendatang kerana sukun. Mad, huruf mad, kemudian datang pula sukun. Ada mati, ada mati. Tak faham kan? Okey, ni kita fahamkan ni. Berlaku apabila mad asli atau mad badal bertemu dengan huruf waqaf. Huruf waqaf. Okey, tengok ni. Linnasi yu'minuna nasta'inu. Pada asalnya mereka semua sebenarnya mad asli. Pada asalnya mereka ada mad asli. Okey? Itu kalau kita baca wasalah, kita sambung. Okey? Tapi bila kita nak berhenti, kita Al-Quran ni kita nak kena berhenti kan ayat-ayat di hujungnya tu. Kenapa kita tak baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Kita tak baca gitu. Kita wakafkan di penghujung-penghujungnya. Perasan? Bila nak wakaf tu, sebelum dia ada huruf mad tak? Jika ada huruf mad, maka bolehlah dikatakan sebagai mad arid disukun. Jadi linnah di sini, linnasi, sekarang sin ni kita datangkan dia mati. Pada asal dia tak mati sebab mati yang mendatang. Kita datangkan dia, kita put dia, kita putkan mati situ. Jadi apa cerita? Ini cerita dia lah. Okey, kita matikan. Mati yang imaginary lah, jangan kita pergi ambil Quran tu kita matikan hujung-hujung dia. Okay? Tidak perlu. Sebab ni mati yang mendatang. Kenapa dia taruh baris bawah? Sebab ada orang suka sambung baca. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Sama juga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Dia suka sambung. Jadi baris hujung tu perlu ada. Maka dia tak ada lagi mad alif sukun, dia patah balik mad asal dia, iaitu mad asli. Tapi kalau kita nak wakaf, nak berhenti baca, dia tak jadi lagi mad asli, dia jadi mad arid disukun. Mad yang selepas dia tu kita datangkan mati yang mendatang, pada asalnya bukan mati. Contoh linnasi, sin tu kita matikan kan, sebelum dia ada huruf mad, maka bolehlah panjang. Dan panjang dia boleh 2, boleh 4 dan boleh 6. Terserah, tepuk dada, tanya selera masing-masing untuk baca 2 harakat ke, 4 ke atau 6. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. 2. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Contohlah.
Pilih. Kalau dari awal kita baca 2, sebaik-baiknya sampai habis pun baca 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan kita campur-campur, tak salah, tapi tak cantik lah jadinya. Contoh kita ambil ayat pertama 2, ayat kedua ayat 2 4, ayat ke-6 3, macam kelakar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tak kenalah. Jadi dia tak molek, tak konsisten. Tak konsisten. Jadi kebiasaannya kita akan baca 2 harakat atau 4 harakat. Okey, kalau imam dalam solat kebanyakannya 4 harakat lah. Dia akan baca wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dia baca 4 harakat lah kebiasaannya. Okey, ini hanya berlaku jika huruf mat selepas itu kita matikan. Mesti ada huruf mat. Jika tak ada huruf mat, contoh yang tak ada huruf mat, surah yang biasa kita baca tak ada huruf mat. Surah Al-Ikhlas. Tu yang biasa kita baca hari-hari tu, without fail ni, bulan Ramadan ni kita semua imam kan. Ada tak huruf mat? Tak ada huruf mat. Dia tak boleh panjang lah. Jangan kita mentang-mentang surah dia pendek, kita nak panjangkan. Yang Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tak boleh. Sebab tak ada mat. Jadi dia cuma boleh baca Qul huwallahu ahad. Kenapa ahadun jadi ahad? Sebab dal tu kita matikan lah. Kita nak wakaf kan, nak berhenti. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey. Sama juga surah Al-Falaq, tak boleh panjang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dia tak ada panjang. Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dia tak ada sebab untuk kita panjang, tak boleh. Qul a'udzu birabbil falaq. Salah tu. Dia bukan mat arid dia sukun. Dia matikan saja huruf yang terakhir tu. Jadi tak ada apa-apa. Kenapa dia taruh balik bawah? Saya tak matikan. Macam Ustaz kata, ada orang suka sambung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Ada orang suka sambung. Okey. Kita memang jaranglah sambung lah. Kita biasa matikan lah. Jadi kalau kita matikan tak boleh panjang. Tapi surah terakhir dalam Quran, An-Nas, jangan pula kita baca pendek juga. Mentang-mentang Qul Allahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bin-nas. Tak boleh pula. Sebab dia ada huruf mat. Sin yang kita matikan, sebelum dia ada huruf mat kan. Ni huruf alif mat. Ini ada tak? Alif mat juga. Ini alif mat juga. Ini alif mat juga. Ni alif mat juga, ni alif mat juga. Semua boleh panjang lah. Bila nak panjangkan ada cara. Nak 2 ke, nak 4 ke, nak 6. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tu sekurang-kurangnya 2. Jangan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jangan gitu. Panjangkan tu sekurang-kurang 2 harakat. Tapi nak panjang lagi boleh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Boleh, tak masalah. Tapi biar konsisten lah. Kalau dari awal kita baca 2, sampai habis kita baca 2 lah. Jangan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tak salah. Cuma tak konsisten sajalah. Okey. Boleh.
Boleh, tak masalah. Dia tahu tu boleh panjang kan. Dia suka nak panjang-panjang lah. Panjang. Berapa panjang pun nak. Maksimum 6 harakat lah. Jangan panjang sangat lah. Tapi jangan kita sampai tak konsisten lah. Sebaik-baiknya kualiti pembaca tu dia mesti ikut disiplin dia lah. Kalau dua semua dua lah. Kalau 4 semua 4 lah kaedah dia. Kalau dia sambung, Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bila sambung, maka mat arid dia sukun tu hilang. Dia patah balik mat yang asal, iaitu mat asli. Sebab dia kawan alif sebelum dia balik atas. Dia patah balik mat yang asal, iaitu mat asli. Jadi mat arid dia sukun ni hanya berlaku ketika mati. Kalau tak mati, tak adalah. Dan mat arid sukun ni bukan hanya di hujung ayat, tak semestinya. Contohlah ustaz tersambung gatal sangat, bukan gatal lah, kita nak testing suara kenapa ke Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi min syarril waswas. Bolehlah berhenti situ. Ini pun mat arid sukun. Sin yang ustaz matikan sebelum dia ada huruf mat tak? Ada. Sin ni kita datangkan mati. Kita imagine lah, jangan tanda. Kita imagine saja. Imagine ada mati sebelum ada huruf mat kan. Jadi dia boleh panjang 2, 4, 6. Jadi mat arid sukun ni bukan hanya di hujung kalimah. Dia tengah-tengah kalimah pun boleh. Tapi tak ada sebab lah nak berhenti sini, buruk. Berhenti sini lah. Kalau nak sambung sangat, berhenti sampai sini. Lepas tu ni nafas yang baru lah. Jangan kita berhenti tengah-tengah dunia lah, tak cantik. Tengah-tengah ayat, tengah-tengah dunia. Alladhi yuwaswisu, ni pun tak cantik. Alladhi yuwaswisu fi sudur. Tak cantik lah. Boleh. Betul. Dalam segi tajwid betul. Memang betul, memang boleh. Tapi kefasihan ayat tu salah lah. Tak lengkap lah makna je tu. Okey? Jadi kena cantikkan lah. Biar kita nafas kita sampai habis. Okey? Faham? Jadi kebanyakan surah Al-Quran memang akhirnya dengan mat arid sukun. Surah yang awak paling suka, bukan awak paling suka, saya pun suka lah, malam Jumaat, surah Yasin, semua mat arid sukun daripada awal sampai akhir. Yasin. Tu memang 6. Tu tak boleh 2, 4, 6 Jangan ingat tu mat arid sukun. Itu mat lain. Tu mat minggu depan kita belajar. Okey? Wal Quranil Hakim. Tunjuk alang-alang tunjuklah. Ustaz saya tak tunjuk, tak ya juga. 30 ni. Okey. Yasin wal Quranil Hakimi pada asalnya. Tapi kita wakafkan mim tu, kita nak wakaf kat hakim, mim kat mim tu, jadi mim tu kita datangkan matilah. Maka sebelum dia ada huruf mat kan. Jadi wal Quranil Hakim, wal Quranil Hakim, wal Quranil Hakim. Boleh? Betul-betul dia ada 4 cara baca sebenarnya. Dengan raung wal Quranil Hakim. Dengan raung tapi tak nak peninggang kepala lah. Okey. Jadi wal Quran 3 lah baca. Kita baca 3 cara je. Okey. Wal Quranil Hakim. Yang 246 tu. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Perasan? Litunzira qauman ma unzira aba litunzira qauman mana ni ustaz pun pening. Litunzira qauman ma unzira abauhum fahum ghafilun. Okey. Itu semua di hujung-hujung semua adalah keluarga mad arid dan sukun kalau kita wakafkan. Tapi kalau kita sambung wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, maka mat alif sukun tu tak ada. Dia patah balik mat original, mat asli. Dia akan patah balik mat yang asal dia. Tapi kalau kita nak wakafkan, boleh. Namanya mat arid disukun. Mat yang kita datang, selepas tu kita datangkan mati. Kita datangkan mati. Sebab kalau mati tu memang dah ada, tak nama lagi mat arid disukun, namanya mat lazim. Tu minggu depan lah kita belajar. Jadi ni mat ni kita datangkan mati. Okey. Jadi formula dia macam mana nak ingat?
Tak kisah apa huruf, dia bertemu alif ke waw ke ya, selepas tu ada huruf lagi. Huruf yang akhir ni kita datangkan mati. Ustaz dot tu makna bukan mati original lah kan. Tak kisah. Mu nak taruh ba ke, lepas tu ni nun ke. Jadi bun, ban ke bin ke, bun lah biasa baris depan ni. Bun. Kalau ni baris atas dengan alif ban. Kalau ni bain. Ni bain tak boleh lah. Dia kena baris bawah lah. Bin. Mubin. Okey. Contoh selain dia surah Ar-Rahman yang kita suka biasa juga, surah yang ke 55. Dia banyak hujung-hujung dia mati dengan alif. Bukan mati dengan alif maksud ustaz, mad alif. Okey. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Semua alif nun. Kebanyakan ada yang taklah ni mim lah. Tapi semuanya alif lah, huruf mat alif. Okey. Ni taklah Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Ni lain. Ni bukan mat alif sukun. Ni mat yang kedua pula. Iaitu mat lin. Okey, ada soalan mengenai mat alif sukun? Tak ada, kita proceed ke mat lin. Okey. Okey, kita ada contoh, kita tak ada contoh, kita baca contoh dululah. Ni yang Ustaz baca tadilah. Okey. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ni mad alif. Ni mad waw pula. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mesti bila huruf ujung tu nak matikan, ni semua mati kan ni? Mati mendatanglah. Mati yang kita datang, we put it. Sebab pada asalnya tak mati sebenarnya. Kita yang letakkan mati sebab kita nak wakaf, nafas dah habis, atau kita nak sempurnakan ayat tu, atau kita nak rukuk, maka kita berhenti. Tak cantik kan kalau was-samaa'i dzatil buruji wal yaumil ma'udi wa syahidin wa mashhudin. Tak kenalah. Kena ujung tu kena wakaf. Okey? Dia macam mana nak wakaf tu hal. Boleh wakaf ke tidak, hal yang lain. Jadi kita ni belajar macam mana nak wakaf aja. Nak berhenti, boleh berhenti ke tidak tu nak kena belajar bahasa Arab lah. Bukan topik ilmu tajwid, dia topik luas lagi. Okey, boleh. Maka kita masuk pula mat lin. Mat lin ni apa? Tadi Ustaz dah maklumkan, berlaku apabila lin bertemu dengan huruf yang kita nak wakafkan. Okey, tadi waw sebelum dia baris atas, ya sebelum dia baris bawah. Sekarang waw dengan ya sebelum dia mesti baris atas. Khaufi bil ghaibi. Jadi bila wakafkan khauf. Khaw tu dua harakat. Khauf. Lepas tu kita matikan fa tu. Fa tu kita matikan. Ni ya mati, lepas tu ba belum mati. Banyak mati lah ni. Ni banyak mati. Dua kali mati. Boleh. Bil ghaib. Okey, ada qala-qala. Dan dia sama macam mat alif sukun, dia boleh baca 2, dia boleh baca 4, boleh baca 6. Okey. Jadi mereka ingat ni sama, tapi tak sama sebenarnya. Satu mat alif sukun kerana alif waw ya mat. Satu mat lin, iaitu waw dengan ya yang mati sebelum dia baris atas. Namanya mat lin. Jangan pula semua kita hentam semua mat alif sukun. Tak ada, sebab dia beza. Sebab dia tak sama, jadi namanya huruf lin. Jadi tadi Ustaz ceritakan pasal huruf lin kan. Bila kita matikan huruf selepas dia, kita letakkan mati, maka jadilah huruf lin tu sebagai mat lin. Contohnya surah yang
paling famous lah. Paling famous surah Quraisy lah. Surah yang kita hafal lah, surah Quraisy. Dia yang paling banyak huruf-huruf yang huruf lin ni ujungnya tak banyak. Ini yang kita hafal ni jarang lah. Li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-sayfi. Buruk ke kita berhenti gitu. Jadi kita nak wakafkan, maka shin tu kita matikan lah. Sebelum dia yamat ke? Bukan yamat, yalin. Asal yalin sebab ya yang mati sebelum dia baris atas. Kalau li'ilafi Quraish, bolehlah jadi ma'rif sukun, tapi bukan salah tu, bukan Quraish kan, baris atas tu. Jadi namanya lin, mad lin. Okey, ni sama juga kalau wasif, bolehlah ma'rif sukun, tapi ni bukan baris bawah, dia baris atas, maka kenalah baca mad lin. Li'ilafi Quraish, 2 harakat. Li'ilafi Quraish, 4 harakat. Li'ilafi Quraish, 6 harakat. Ikutlah mampu masing-masing. Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Tu kalau nama tu. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Ni mad arid ni mad arid disukun ni. Sebab waw yang sebelum dia baris depan. Tapi lepas ni wa amanahum min khauf. Ni mad lin. Sebab waw macam ni, waw sebelum dia baris depan. Yang ni waw sebelum dia baris atas, maka dia mad lin. Kalau ni mad arid disukun, ni mad lin. Boleh beza? InsyaAllah. Ayat sama lah dia kasi. Okay. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Dia kasih ayat sama lah kita baca tadi. Ayat yang 2 lain ni. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Itu maklin lah. Fir'aun. Bila dia nak jadi ma'alif sukun? Fir'un. Fir'un boleh lah. Nama ustaz Faradal Wausin pun Firdaus pun maklin lah. Kalau kita wakaf Firdaus, nama ustaz kat Quran tahu ke kat mana? Surah Al-Kahfi. Bukan nama ustaz lah, banyak orang nama Firdaus yang tengok ni kan. Jadi dia pun maklin. Firdaus, Firdaus, Firdaus. Surah Al-Mu'minun pun ada ayat ke-11. Surah Al-Kahfi pun ada 10 ayat terakhir. Dalam surah Al-Kahfi, Jannatul Firdaus. Jadi itu pun mad lin kalau kita wakafkan. Kalau tak wakafkan dia jadi huruf lin. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna. Dia jadi lin saja. Okey, li ilafi quraisyin ilafihim. Dia jadi lin, raishin, huruf lin, bukan mad lin. Huruf lin saja jika tak wakaf. Tapi bila wakafkan dia jadi mad lin. Falyabudu rabb hadzal baiti. Dia jadi huruf lin. Tapi bila wakaf hadzal bait, dia jadi mad lin. Faham? Jadi mad lin ni memang kelakar lah. Dia bukan huruf mad, tapi dia boleh panjang. Perasan? Huruf mad yang lain dalam 14 mad kita belajar ni, 13 mad kerana huruf mad alif waw ya. Tapi mad lin ni bukan kerana alif waw ya, dia kerana waw ya tapi lin yang sebelum dia baris atas. Confuse confuse, saya cakap balik lah ni. Kalau huruf mad alif waw ya, okey, sebelum alif mesti baris atas, sebelum waw mesti baris depan, sebelum ya mesti baris bawah.
Ni huruf mat. Ni alif mat, waw mat, ya mat. Tapi lin tak. Ya, waw. Ya dia baris mati. Sebab sebelum dia baris atas, sebelumnya baris atas. Ini namanya huruf lin. Ini namanya kan tulis cakap huruf lin, tulis huruf mat. Huruf lin. Yang ni baru huruf mat. Ni alif waw ya mat, ini waw ya lin. Ustaz tak sama ke waw dengan waw ni? Sama. Cuma waw ni sebelum dia baris depan. Tu rule dia. Ya ni sebelum dia baris bawah. Baru jadi ya waw yang mat. Ini ya waw bukan mat. Sebab sebelum dia baris atas. Jadi namanya ya waw lin. Kenapa lama lain? Dia dah baris lain. Baris lain-lain lah mat dia. Okay? Understandable? Understandable. Understand? Okay, boleh? Boleh ikuti? Sebab betul-betul mat hari ni mat relax. Mat relax. Ustaz pun tak stress sangat nak ajar mat ni. Okay? Mat minggu depan dia tak stress sangat. Tapi dia kompleks. Banyak ada benda nak cover. Mat lazim. Mat dempak mat lazim. Okay? Hari ni punya mat dia kerana mati lah. Dia kalau tak mati tak ada lah. You can avoid kalau tak nak mati. Tapi sampai berapa nafas awak boleh baca. Contoh surah Yasin lah. In the end you have to stop. Somewhere you have to stop kan? Betul. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Nak tak nak kena stop. Jadi kena belajar mat lah. Mat arid dia sukun. Kamu boleh baca sampai habis. Kun fayakun sampai habis. Fa subhanallazi sampai ayat akhir. Tak boleh apa? Jadi nak lari macam mana? Nak lari ke mana? Nak tak nak kena belajar mat ni juga. Dan mat ni paling famous lah. Sebab kita baca Fatihah hari-hari tu. Hari ni imam dah tahu dah dia boleh panjang 246. Hari ni para imam yang muslimin panjangkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini kebiasaan lah. Ni Ustaz cakap jangan pula. Ini biasa bila kita baca panjang-panjang macam itu, maknanya lepas habis Fatihah tu kita nak baca surah pendek lah. Qul huwallahu ahad. Sebab kita baca Fatihah tu slow kan. Okay? Tapi kalau dia baca Fatihah cepat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Lepas tu habis dia nak baca surah panjang lah. Ar-Rahman, 'Allamal Quran, Khalaqal Insan, 'Allamahul Bayan. Dia nak baca panjang lah tu. Jadi kalau kita dengan imam tu baca kebiasaan ni, kalau salah Ustaz mohon maaf lah. Kebiasaan kalau imam tu baca Fatihah slow, kita tahu lah lepas tu dia nak baca surah pendek lah tu. Imagine kalau dia surah panjang, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tiba-tiba waladhdallin dah habis. Dia baca Yasin. Itu memang kena panjang lah. Tapi lepas tu Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jarang lah. Tak salah, boleh. Tapi jarang lah. Biasanya bila kalau Al-Fatihah tu kita baca panjang, lepas tu kita nak baca surah pendek lah. Wallahu ahad, inna a'taina. Tapi kalau Al-Fatihah kita panjang, pendek, kita mat tu kita 2 harakat je. Kebiasaannya lepas tu kita nak baca surah yang panjang-panjang. Okey. Tak salah. Tepuk dada tanyalah cara-cara masing-masing imam-imam punya kreativiti. Untuk makmum rasa tenang lah kita baca Quran tu waktu solat tu. Bukan makmum rasa confused pula nanti. Jadi mana yang boleh panjang-panjang. Tapi yang tak boleh panjang jangan pandai-pandai panjangkan. Wal asri innal insana lafil khusr. Jangan wal as. Dia tak boleh, dia bukan ma'arid sukun. Kita tengok. Jadi jangan main hentam saja ya. Tengok dulu.
Ada tak huruf mat? Wal asri. Ada tak huruf mat? Tak ada. Bila tak ada huruf mat, wakaf gitu. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dah, khalas. Dia tak boleh sabar. Tak boleh, janganlah gitu. Dia ikut law dia. Ni. Wailul likulli humadzatin lumazah. Dia tak boleh panjang lumazah. Tak ada huruf mat, tak ada alif, tak ada waw, tak ada ya, nak panjang macam mana? Tak ada sebab. No reason. You need to have reason to read long. You need to have reason. Sebab apa sebab dia? Alladhi jama'a malan wa'addadah. Tak boleh wa'addadah. Tak boleh. Tak boleh panjang, jangan panjang lah. Okey, surah ni. Boleh tak? Bila huruf lam kita matikan sebelum ada mat tak? Mat dia ya. Ni lam kita matikan sebelum dia mat ya. Ni lam matikan sebelum dia mat ya. Lam kita matikan sebelum mat ya. Lam kita matikan sebelumnya mat waw. Boleh lah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Tu ma'arif sukun lah boleh. Okey. Lepas tu surah apa? Ni matlin yang kita maklumkan tadi. Kalau ni al-ma'un. Cetak ke? Mad arid li sukun. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din. Bid-din. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Tapi jangan baca 3-3 pula. Tak boleh. Jangan pula bid'ah tu tak boleh dibuat. Tak pernah dibuat orang. Dia baca 3-3 sekali, pilih satu. Okey? Sampai habis ayat dia boleh baca mad arid li sukun. Okey? Kita tengok ni ayat. Ni boleh tidak? Surah Al-Kautsar. Ada huruf mat tak? Bila ra ustaz matikan, sebelum dia ada huruf mat tak? Ada alif, ada waw, ada ya, tak ada? Ilak, tak ada. Wan harbun, tak ada. Ni pun tak ada. Jadi tak boleh panjang. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Gitu saja. Okey? Lepas ni boleh tak? Boleh pada 3 ayat saja. Jangan semua ayat pula. Tengok ni. Nun mati sebelum dia ada huruf waw mat. Nun mati sebelum dia waw mat. Nun mati sebelum dia ya mat. Tapi ni dal sebelum dia ada tak? Tak ada mat. Ni mim sebelum dia ada mat tak? Tak ada. Ni tak ada. Dia bercampur. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Allahumma salli wa maaf. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Mati gitu je. Jangan a'bud. Jangan pula gitu. Tak ada sebab nak panjang. Tak ada sebab, tak ada yang panjang lah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Boleh panjang sebab apa? Ada huruf mat. Jangan pula lakum dinukum waliyadin. Jangan pendek pula din, dia boleh panjang. Yang panjang kita panjangkan. Yang tak panjang jangan kita panjangkan. Syarat dia huruf terakhir kita nak matikan, sebelum dia mesti ada huruf mat. Huruf mat apa? 3. Tak alif, waw, tak waw, ya. Ya alif, waw, waw alif, ya. Ni pilihlah 3 ni, mesti ada. Kalau bukan alif, waw, ya, tak boleh panjang. Understand? Can proceed? Kita proceed. Okay? Mat yang terakhir hari ni pun kerana nak matikan. Namanya mad iwaw. Iwad tu makna tukar. Ain waw dot. Iwaw. Bukan iwad.
Ma'iwat. Biasa orang kita sebut ma'iwat. Mat yang tukar. Tukar. Tukar gapo pula? Mat ni hanya berlaku kepada fathahatan, iaitu baris dua di atas ketika nak waqaf, ketika nak berhenti. Ketika nak berhenti. Kalau tak berhenti tak ada lah. Okey? Ketika nak waqaf, baris dua di atas. Apa cerita dia? Cerita-cerita sikit lah. Okey. Kita baca ni ghafuron. Baca? Ghafuron. Ghafuron ni, bila kita baca ron ni, ada impact apa-apa tak pada alif ni? Alif ni ada impact tak? Ada apa-apa nak perlu kita layan tak? Dia memang ada di situ, tapi kita nak perlu bacakan tidak? Kena baca ghafuron. Kena panjang kat ron tu? Tak payah. Alif tu tak ada fungsi. Bila kita baca, kita buat bodoh alif tu. Dia memang dalam bila baris dua di atas, selepas dia mesti ada huruf alif tu. Dan huruf alif tu kita tak baca. Ghafuron. Tapi bila kita dapat mengaji Quran, bila waktu kita dulu belajar tilawati ke atau buku apa-apa ke, kita akan baca sambung. Basirun jami'an, aliman, basiran, ghafuran. Alif tu kita buat bodoh. Kita sebut apa je huruf tanwin dekat ujung tu. Tapi bila dah masuk Quran, dah belajar Quran, dah tak boleh buat bodoh, nak kena buat pandai. Alif tu nak kena jadi pandai. Bukanlah alif tu bodoh masuk ustaz. Alif dulu yang kita buat bodoh, kita tak layan, kita tak ambil penting. Bila kita dah masuk Quran, kita dah kena ambil penting lah, dah kena ambil tahu. Okey? Jadi ghafuron, dia ada alif kan ni. Apa berlaku bila waqaf? Tanwin ni akan hilang. Baris atas masih ada, tanwin tu hilang. Jadi tanwin ni nun sebenarnya, nun yang mati. Kan? Nun yang mati kan? Kalau ghafura, kalau ni ra, ustaz tambah ni ron kan? Ini nun matilah. Bawah pun sama. Kalau ri, ustaz tambah ni rin. Ni nun mati. Waw, ru, kalau ustaz tambah ni jadi run. Jadi ni nun mati sebenarnya. Okey? Jadi nun yang mati, tanwin tu kita buang. Bila kita buang dah tu, tinggal baris atas kan? Satu. Bila ada baris atas, sebelum ada baris atas, apa jadi? Dia jadi macam mad asli. Tapi sebab dia tak sama. Sebab dia bukan original mad asli. Pada asalnya dia adalah tanwin. Jadi namanya pun lain lah. Tak nama mad asli. Jadi mad iwal. Ganti. Tukar. Tanwin nun ni digantikan dengan alif. Ghafuran. Kita buat bodoh alif. Sekarang bila nak waqaf, ghafura. Sebab dia kawan alif kena panjang. Ghafura. Jadi namanya mad iwal. Dia hanya berlaku ketika waqaf lah. Kalau tak waqaf, tak payah. Kalau tak waqaf, tak payah. Okey? Contoh kat sini ada. Nampak jelas contoh? Syai'an, jadi syai'a. Imanan, imana. Musallan, musalla. Ghafuran, ghafura. Binaan, bina'a. Lanasfa'an, lanasfa'a. Gitu. Boleh? Boleh faham? Contoh-contoh ayat banyaklah. Okey.
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. Okay. Banyak orang tengok dia tak ada alif selepas dia. Kenapa tak ada alif selepas dia? Sebab sini dah ada alif. Satu kalimah tak boleh ada dua huruf alif. Satu kalimah tak ada dua alif. Jadi alif ni tak ada. Jadi tetap ni kena baca. Jangan baca ghusa. Tak boleh. Ini mak wajib. Waqaf, lepas tu mak wajib kat sini, lepas tu mat iwal. Ghusa'a. Dua harakat, jangan rusa'a. Jangan kejap pula gitu, dua harakat. Okey? Ila arzalil umuri likay la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. Pada asalnya muftaron, tapi kita wakaf muftara. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. Jadi kita buang, kita taruh, kita sebut alif. Okay, understand? Itu mat dia lah. Mudah, mat dia straightforward. Mat dia berlaku kerana dia hanya dua harakat. Tak boleh panjang, tak boleh panjang lebih dari dua, tak boleh. Tak boleh 4, tak boleh 6. Jangan kita pandai-pandai panjangkan sampai 6. Surah dalam Al-Quran banyak surah yang hujungnya mat iwal. Surah yang famous inilah surah Al-Kahfi. Daripada awal surah sampai hujung surah semua mat iwal. Kecuali ayat pertama lah. Okey, sebab ada saktah tu. Kalau qiraat lain lahu iwajan qayyima, dia sebenarnya tanwin sini ni, tapi untuk sebab ada sakta iwaja. Okey, jadi mat iwad ni dia tak semestinya kat ujung. Kalau kat tengah-tengah dunia pun, tengah-tengah ayat pun tak masalah. Okey, qayyiman liyunzira ba'san syadida, tak masalah, berhentilah situ. Tapi tak cantik lah. Okey, kita kau boleh berhenti sampai habis. Ni anna lahum ajra. Okey, boleh berhenti sini. Tapi ni hasanah lagi ni, nak tunggu apa? Berhenti betul lah. Ajran hasana. Makithina fihi abada. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada. Ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Namanya mat iwal. Okey, hati-hati pada ni. Ta marbutah lain. Kita kalau nak wakaf pada ta marbutah tak boleh wakaf ta kaburat kalimata, tak boleh. Kalau ta marbutah kita nampak baris dua di atas, bukan mat iwad. Ta marbutah tu kita matikan jadi ha. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimah. Buruk pun berhenti situ. Tapi nak maklumkan kalau berhenti kaburat kalimah, dia jadi ta marbutah. Dia jadi ta marbutah. Dia jadi ta marbutah. Dia jadi ha lah. Memang ta marbutah tu. Dia kita matikan jadi ha. Kaburat kalimah. Tu nak kena tahu. Okey? Baris dua di bawah, baris dua di depan. Jangan pandai-pandai buang baris tambah tak boleh. Kalau baris di bawah dengan baris depan, kalau bawah kalau dia robah ke bawah, apa jadi? Tanwin ni tukar tarik mati. Kalau depan bun, kita tukarkan jadi mati. Mati terus. Dia tak macam baris dua di atas. Mat iwad hanya berlaku baris dua di atas. Jangan pula kita pergi baca ma lahum bihi min ilmi. Tak boleh. Ilm, matikan terus. Fa'allaka bahi'u, tak boleh.
fala'allaka bakhi'. Matikan terus. Ni hanya boleh ketika kita wakafkan jika dia baris 2 di atas. Ini tak boleh sebab apa? Sebab ta marbutah. Kalau wakaf, inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Wakaf gitulah. Ta marbutah jadi ha. Tapi kalau selain ta marbutah, bolehlah. Ajaba, rasyada, adada, amada, huda, syatata, kadhiba, mirfaqa, mursyida, ru'ba, ahada, abada, masjida, ahada, ghada, rasyada, tis'a, ahada, multahada. Ni semua namanya mad iwaw. Okey. Bila sambung apa jadi? Tak adalah. Contoh ustaz pergi sambung, kita ambil sambung mana-mana sambung. Kita ambil pendek lah, kalau panjang tak disambung pula. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق. Katakan nak sambung, maka kau nak sambung, tak adalah mak iwat tu. Nahi tak ada. Dia bila sambung, mak iwat tak ada. Dia hanya ketika wakaf saja. Sambung illat tak ada. Jadi 3 mat hari kita belajar. Mat arid li sukun. Masa ni alhamdulillah cantik, dah 2.50. Tak sangka, saya ingat pendek-pendek pun sempat ni apa cepat ke habis hari ni. Tetap 2.50, 1 jam juga. Alhamdulillah. Jadi mat kita belajar hari ni mat yang kerana mati, mat yang kerana kita nak wakaf. Tu bahasa betul je lah. Tapi kalau nak bahasa senang, kita nak matikan lah. Kita nak berhenti baca, nafas dah habis. Sebab kita nak berhenti ni sebab kebetulan ni ayat-ayat so pendek-pendek. Kita sekali dapat surah ni, surah Al-Baqarah, sekali kita dapat ayat 282. Tahu apa ayat 282? Saya kasih tunjuk ni 282. Saya tengok ayat 282. Ayat terpanjang dalam Al-Quran ni Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sampai tengok. Mana ayat dia? Panjang ni. Memang ada banyak traffic light. Memang ada banyak tempat berhenti. Tapi ada masa kita tak boleh, tak sampai. Jadi macam mana? Jadi kena tahulah nak berhenti macam mana. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Katakan nak wakaf sini. Padahal sikit lagi ni lah. Contohlah tak ada traffic light sini. Nak berhenti sini boleh. Ila ajalin musamma. Mak iwab. Tapi kalau kita tahu ada berhenti sini lah, patah balik. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadi ma'arid li sukun. Sebab dia boleh wakaf. Wal yaktub bainakum katibun bil adl. Ni boleh panjang tak? Tak boleh, tak ada romat. Okey. Jadi kita tahulah ni syai'a maiwat balik. Jadi macam ni rijalikum baca macam biasa. Du'u ni du'u ma asli. Idza ma du'u berhenti pun sama, sambung pun sama. Ma asli berhenti idza ma du'u, sambung idza ma du'u wala pun ni. Okey. Jadi Puan Sahlan kata mak iwat berlaku tanwin baris 2 di atas dan ketika nak wakaf. Betul. Kita kena wakaf sajalah. Okey. Jadi au kabiran ila ajali. Okey. Alla tartabu. Ni semua mak jaiz lah. Okey. Alla taktubuha. Ni semua sampailah alim. Ma'arif sukun lah. Jadi kita panjang ayat-ayat ni, kadang-kadang kita tak tahu nak berhenti. Macam ni, fa'in sampai rabbah. Katakan awak
awak dah habis nafas Nabi Abbas. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Jadi nak wakaf situ boleh, tak masalah. Betul tak betul wakaf boleh ke tidak tu lain cerita. Dalam bahasa Arab tu lain cerita, tapi dalam segi tajwid wakaf tu cantik tak? Amanatah. Tapi nak cantik nak mula balik mana tu? Fal yu'addil ladzi, untuk selamat kita patah balik fal yu'addil ladzi. Boleh tak terus wal yattaqillaha rabbah? Sebaik-baiknya janganlah. Sebab tak cantik. Sebaik-baiknya fa in ni sampai habis rabbah. Kalau boleh, kalau mampu sampai habis rabbah. Okey. Kalau tak boleh amanah, lepas tu patah balik fal yu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Okey? Boleh faham? Jadi mat yang kita belajar hari ni tak susah mana. Okey? Ni tengok ni man yasha. Ini bukan mat alif sukun Kita memang nak wakaf. Tapi pada asalnya memang ustaz saya matikan huruf hamzah. Kan? Melati mendatangkan. Tapi dia bukan mat alif sukun. Nama ni mat apa? Ini namanya mat wajib. Bila mat wajib baca dia berapa banyak? 4, 5 atau 6. Man yasha, man yasha, man yasha. 4, 5, 6. Dia tak boleh 4, 6 Ustaz dia macam mat alif sukun apa? Sebelum dia ada huruf mat lah. Tapi tengok lepas dia ada hamzah. Kalau dah hamzah, dia bukan huruf mat, bukan mat alif sukun, dia dah jadi mat wajib. Okey. Jadi huruf terakhir tu tadi ustaz kasih ini kan. Huruf terakhir tu kalau ada huruf mat, okey. Sebelum dan selepas ni, kalau sebelum alif ni mesti atas lah, sebelum waw mesti depan, sebelum ya mesti bawah, betul? Ni tak kisahlah apa-apa huruf. Okey. Ni apa-apa huruf kita tak kisah kecuali huruf hamzah. Kalau huruf hamzah dia bukan mat alif sukun lagi. Kalau ada hamzah lepas dia sebelum ada mat, maka confirm akan ada ombak. Maka itu adalah keluarga mat wajib. Okey. Itu keluarga mat wajib lain. Dia mesti bukan huruf hamzah lah. Dia huruf waw ke huruf shin ke sekatilah. Biasa huruf nun dengan mim lah. Biasanya huruf nun dengan mim ni alim, qadir, mu'minun, masir, wus'aha, ni ta, kafirin. Biasa nun, mim atau huruf lain. Tapi kalau dia jumpa huruf hamzah, dia bukan mat alif sukun, dia dah jadi mat yang lain. Sebab kalau huruf mat bertemu dengan hamzah, dia jadi mat wajib dah biasanya kalau dalam satu kalimah. Okey? Ada apa-apa nak tanya? Ada soalan-soalan lain? Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Hari ni kita habis awal juga. Terima kasih atas mengikuti pelajaran hari ini. Dan kita habiskan dengan kita baca apa dia? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمدلله بالعالمين. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang mengikuti perkongsian daripada saya daripada minggu pertama, minggu kedua, ketiga dan minggu akhir adalah minggu hadapan. Memang Ramadan tahun ni insya-Allah ada 5 Sabtu lah. Tapi saya tahu Sabtu yang terakhir tu mungkin semua dah sibuk lah nak buat persiapan, nak menyambut perayaan kita.
Jadi ustaz rehatkan minggu yang kelima punya Sabtu lah. Atau kita, kalau ada pun minggu kelima mungkin ustaz ajar macam nak takbir kot. Jadi mungkin kita ada kelas takbir ke apa ke, tapi minggu depan kita nak belajar mat yang akhir tu, empat mat yang hebat tu. Empat mat yang awak hari-hari baca tapi awak tak sedah pun. Empat mat tu. Antara bukan empat mat tu lah. Mat yang biasa kita baca, mat lazim kalimi musaqqal, iaitu waladdallin. Itu mat lazim. Wajib baca 6. Tak boleh 2, tak boleh 4, tak boleh 5 pun. Kena 6. By hook or by crook mesti baca 6 harakat. Tu waladdallin. Jadi panjang umur murah rezeki, insya-Allah kita jumpa minggu depan. Terima kasih pada teman-teman yang menyaksikan daripada awal hingga akhir. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan ni semua bermanfaat lah, insya-Allah. Okey, dipermudahkan Allah SWT untuk kita membaca Al-Quran. Siapa yang dah sampai hari ni, malam ni nak masuk malam ke-17 insya-Allah. Tak salah malam ni malam 17 ke? Malam ni malam 17 malam nuzul Quran. Yang biasalah orang Asia ni, Malaysia, Indonesia memang malam ni 17 nuzul Quran lah. Okey. Jadi kita nak masuk 17 ni, mudah-mudahan ada yang dah sampai juz 17 lah juga. Kalau dah tu alhamdulillah lah. Jika belum tak apa, jangan kita niatkan khusus nak khatam Quran Ramadan, takut Ramadan je khatam, bulan lain tak khatam. Okey. Jadi siapa yang dah sampai alhamdulillah, siapa yang lebih alhamdulillah tak apa. Siapa dah sampai 27 ustaz, malam ni saya dah sampai 27. Lagi baguslah. Jangan pula lepas tu khatam, besok lusa dah khatam kau tak baca lagi pula sampai akhir Ramadan, rugi. Yang nak kena lebihkan iaitu pada 10 malam terakhir. Nak kena lebihkan baca Al-Quran kalau boleh. Kalau biasanya kita baca 1 juz, baca 2 juz. Kalau biasanya baca 2 juz, baca 4 lah. Kalau baca 4, baca 8 lah. Kalau dah baca 8 juz satu hari tu, baca 16 lah, double pula lah. Mindset kita nak kena positif lah. Kalau kita kata gitu 2 juz bila nak 4 juz, 2 juz dah 2 jam, itu mindset kita lah. Kita tak boleh fikir cara kita fikir lah. Al-Quran tu kan mukjizat. Lagi banyak mu baca, ada ulama pesan, berapa banyak kemudahan mu nak Allah mudahkan dalam hidupmu, tengoklah berapa banyak Al-Quran mu baca lah. Mu nak lagi Allah mudahkan urusan hidupmu, lagi banyak Al-Quran nak baca lah. Tapi kurang-kurangnya mana yang dah mahir, baca dah satu hari 1 juz. Kalau tak sangat pun setengah juz lah. Setengah juz tu kira 2 bulan lah. Makna akhir Ramadan dah sampai juz 15, lepas tu lagi 15 bulan Syawal lah. Bulan Syawal ni pun kita masih sedikit breaker kan, duk umur lagi. Ngaji lah, tambah lah ngatam. Okey, insya-Allah. Boleh? Jadi yang baik semua dari Allah, yang tak baik tu dari ustaz. Mohon maaf. Terima kasih semua ikuti. Panjang umur, murah rezeki. Malam ni pula kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kita belajar lagi 4 lagi mat. Jadi mat hari ni mat yang mudah, mat arid lisukun. Arid bukan arid, arid lisukun, mat lin arid lisukun, dan juga mat iwal. Mat yang berlaku kerana nak waqaf, nak matikan. Okey, terima kasih daun keladi. Minggu depan kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sumbangan anda nak berikan, silakan berikan kepada Masjid Al-Taqwa. Ada PayNow atau bank transfer, silakan untuk membantu masjid-masjid pada bulan Ramadan ni. Okey, saya lupa selalu nak promote Masjid Taqwa sendiri. Mudah-mudahan ini sebagai sebab habis siang ni kita maklumkanlah. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah. Assalamualaikum.